Okay, Assalamualaikum semua. InsyaAllah dalam video ni Anas akan explain dekat korang semua tentang apa itu kripto secara basic and mudah faham. Okay, sebab kita faham ramai orang kat sini, diorang tak pernah dengar pasal kripto, tak ada pengalaman dalam trading, tak ada pengalaman dalam kripto apa semua, tapi diorang still nak tahu pasal kripto. Jadi Anas buat video ni supaya semua orang senang nak catch up lah. Okay, ini secara basic tentang apa tu kripto. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi apa tu kripto? Mungkin ada orang tak pernah dengar pasal kripto, tapi Ana yakin mungkin orang pernah dengar Bitcoin. Okay, jadi Bitcoin ni adalah salah satu jenis kripto. Sebenarnya ada banyak kripto. Okay, ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Terra, Dogecoin, Shiba Inu, banyak lagi sebenarnya. Okay, cuma paling ramai orang kenal Bitcoin lah, sekadar pernah dengar je lah. Okay, tak apa. Okay, kita go through ke apa tu kripto. Okay, next. Okay, jadi simple je. Kita buat perbezaan dengan emas. Okay, jadi kalau emas jenis aset fizikal, okay, benda yang bernilai and dia adalah aset fizikal lah. And then kalau kripto dia adalah aset digital, benda yang bernilai and dalam bentuk digital. Okay, and then kalau emas, tempat simpan dia kat mana? Almari, peti besi dan lain-lain lagi lah. Okay, and then kalau kripto, tempat simpan dia dekat mana? Exchanger ataupun wallet digital. Okay, exchanger ni tempat untuk kita nak berjual beli kripto. Okay, contoh kalau macam bank, kita nak simpan duit, kita simpan duit dekat dalam bank. Ada banyak bank, ada Maybank, CIMB, Hong Leong, Bank Islam, banyak lagi. Kalau exchanger kripto ada banyak, ada Binance, Huobi, KuCoin, Coinbase, ada banyak. Okay, and then wallet digital. Okay, jadi keselamatan, kalau untuk emas, semua tahu selamatlah selagi emas tu ada pada kita. Kalau hilang, hilang lah. Okay, and then kalau keselamatan tentang kripto pun selamat juga selagi ada internet dekat dalam dunia ni. Okay, kripto ni kalau kita nak akses, dia perlu ada internet. Okay, tapi kalau macam internet kita tak ada data ke apa semua, still boleh akses lagi kalau dah ada internet lah. Okay, dia bukan terus burn, bukan. Okay, sambung. Okay, sejarah harga Bitcoin. Okay, orang kata Bitcoin mahal. Yes, memang mahal. Dia pernah capai harga paling tinggi untuk satu unit Bitcoin RM348,546 ataupun $73,000 770. Okay, so inilah harga Bitcoin yang Bitcoin pernah capai pada harga yang paling tinggi. Okay, sekarang ni mungkin dia tengah bermain dalam 67,000 something. Okay, so yes, Bitcoin memang mahal, tapi sebenarnya Bitcoin murah je sebenarnya dulu lah. Jadi dulu Bitcoin berapa harga dia? Kalau kita tengok sejarah harga Bitcoin, waktu first Bitcoin diwujudkan pada 2009, harga dia dalam 0.0004 sen. Okay, pada 2009. And then dia naiklah ke RM29 pada 2012. Okay, and then dia naik ke RM4,000 pada 2016, and RM80,000, RM289,000 and RM348,000. Okay, so kalaulah kita ada pada 2012 contoh, okay, kita ada RM30. Okay, kita ada RM30. Mungkin RM30 kita boleh guna untuk beli top up, tapi kita terbeli Bitcoin time tu. Okay, and then kita tak tahu pun kita ada Bitcoin. Kita terbeli Bitcoin dengan ada RM30. Tahu-tahu pada 2024, RM30 tu dah jadi ke RM348,000. Jadi that's why tak pelik kalau kita tengok orang yang start awal dalam kripto, walaupun tak ada knowledge pasal kripto, tapi diorang boleh kaya. Okay, sebab diorang start awal lah. Tapi tuan-puan, masih lagi belum terlambat. Okay, jadi kenapa kita kena pilih kripto? Okay, sebab apa? Sebab kalau kita tengok kenaikan harga kripto, kita ambil contoh Bitcoin lah, salah satu Bitcoin, dalam tempoh 10 tahun dia dah naik 17,000%. Okay, kalau untuk Ethereum, sejenis kripto juga, okay, dia naik dalam 11,500% dalam tempoh 10 tahun saja. So kalau 11,000 dalam 11 kali ganda. Okay, so ini sampai 2023 lah. Okay, so itulah dia kalau kripto. Tapi kalau kita nak buat perbandingan dengan emas, sebab kita faham ramai orang kata simpan emas. Yes, memang emas kita perlu simpan. Tapi kalau kita nak fokus kepada keuntungan, kalau kita buat perbandingan dengan emas lah, emas dalam tempoh 20 tahun kenaikan dia berapa persen? 500%. Just 5 kali ganda dalam tempoh 20 tahun. Okay, jadi kalau kita nak untung besar, dekat kripto lah. Okay, jadi kita dapat untung besar dekat dalam kripto, and sebahagian daripada untung kita tu kita simpan dekat emas. Okay, so kita diversify lah. Okay, jadi okay, legit ke kripto ni? Sebab kita faham bila benda yang
digital. Mungkin ada orang yang dia susah untuk nak terima benda ni lah. Okay, jadi simple je. Kalau hari ni kita takut untuk nak involve dekat dalam kripto, hari ni kita tengok syarikat-syarikat besar yang diorang dah start involve dekat dalam kripto ni. Diorang dah start terima kripto ni, okay? Jadi kalau kita tengok PayPal, antara syarikat kewangan yang terbesar dekat dalam dunia ni, dah worth billion dollar, and dia pun dah bagi tahu, curious about crypto, get confident with the app. Okay, jadi PayPal syarikat kewangan yang mana satu dunia download untuk nak transfer duit daripada sini ke luar negara. Okay, dia sendiri pun terima kripto. Kalau kita nak deposit dekat dalam PayPal pun, kita boleh pakai kripto. Okay, and then BigPay, saya yakin lah semua orang mungkin pernah dengar BigPay, di own oleh AirAsia. Okay, and dia bagi tahu you cannot top up your BigPay with crypto. Okay, so itulah dia. Cuma ini dekat Singapura lah. Kalau kat Malaysia belum ada legal tender lagi. Cuma nak bagi tahu, BigPay sendiri bagi tahu kita boleh top up BigPay dekat crypto dekat Singapura lah. So kita pergi ke next slide. Okay, ramai ke pelabur yang letak duit dekat dalam kripto. Okay, sebab kita kena faham bila kita nak masuk dekat dalam market tu, kita nak main market tu, kita kena pastikan ramai orang yang letak duit dekat dalam market tu. Okay, contoh kalau kita nak main saham lah. Kenapa kita main saham? Sebab ramai orang main. Okay, ramai orang yang letak duit dekat dalam saham. Betul. Jadi kripto ni ramai tak orang letak duit. Kalau kita search dekat Google coin market cap, 24 jam volume. Okay, satu hari punya volume, orang berjual beli kripto satu hari 104 bilion USD. Banyak tu satu hari. Okay, and then kalau kita tengok top exchanger ataupun exchanger ni macam bursa lah, bursa kripto. Okay, biasa korang pernah dengar bursa saham, tempat untuk nak berjual beli saham. Kalau exchanger kripto, bursa kripto, tempat untuk nak berjual beli kripto. So ada banyak. Okay, ada Binance, Coinbase, Bybit, OKX. Okay, mungkin korang pernah dengar Luno. Luno pun antara exchanger juga. Cuma kalau ranking dunia, ranking yang nombor dalam 70 ke 60 something. Okay, so kita nak tengok nombor 1, Binance. Satu hari punya trading volume, orang berjual beli kripto dekat dalam Binance saja satu hari 19 bilion USD. So kalau sebulan 580 bilion USD orang yang berjual beli kripto dekat dalam Binance saja. Okay, jadi kalau kita buat perbandingan dengan saham, kalau saham, nombor 1 bursa saham dekat dalam dunia ni, nombor 1 New York Stock Exchange, monthly trade volume orang berjual beli saham satu bulan 1.4 trilion USD. 1/3 daripada bursa saham kripto Binance tadi. Okay, jadi besar lah, kira besar lah. Cuma kalau tengok Binance ni, Binance start diwujudkan pada 2017. Okay, baru 7 tahun. Betul. New York Stock Exchange diwujudkan pada 1792. Dah hidup 232 tahun. Tapi Binance dia boleh potong 1/3 volume daripada New York Stock Exchange ni. Okay, bermaksud maybe lah mungkin ke depan, mungkin kripto ni boleh potong saham ke, kita pun tak tahu. Jadi itulah dia pasal kripto. And mungkin ramai orang bertanya pasal hukum. Jadi simple je. Kalau Anas lebih prefer kita terus search dekat Google, kita tanya mufti ataupun kita tanya orang yang pakar kewangan Islam. Kalau kita nak tanya ustaz-ustaz yang dia pakar dari sudut fiqah ataupun usuluddin, mungkin ada yang dibagi banyak pendapat. Jadi senang kita tanya dengan orang yang dia pakar dari sudut kewangan Islam ataupun yang dia pakar dari sudut muamalat, ataupun kita rujuk mufti lah senang. Okay, jadi kat sini dah beritahu dah Mufti Selangor hukum ni harus. Okay, so itulah dia. Anas dah cerita lah pasal basic sekali pasal kripto, legit dia macam mana. Okay, and then last but not least, cara buat duit dalam kripto. Okay, jadi ada banyak cara untuk kita nak buat duit dalam kripto. Memang terlampau banyak. Cuma Anas takkan explain dekat dalam video ni. Mungkin Anas akan explain dekat video yang seterusnya. Cuma untuk kita nak buat duit dalam kripto, pastikan caranya betul and di tempat yang betul. Okay, sebab kita tahu ada banyak tempat kat luar sana yang dia kata buat duit apa semua, tapi last sekali nak tak jadi. So sebab kita siap-siap, kalau kita nak cari tempat untuk kita nak buat duit dalam kripto, pastikan kita dah kaji betul-betul, kita dah tengok benda tu legit ke tak. Okay, and then pastikan tempat tu betul lah, proven lah, segala cara yang dibuat tu proven. So tak apa, nanti Anas akan tunjuklah contoh dekat video yang lain lah, insyaAllah.
Jadi Assalamualaikum, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum.